Boleh tolong respon sekejap, boleh ke? Jelas. Suara saya? Jelas. Saya tak dengar lah. Jelas tak? Jelas. Okey, baik. Kita mula dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pertama sekali terima kasih kepada penganjur kita dan seterusnya tuan-tuan puan-puan yang saya kasih sekalian. Jadi insya-Allah pada pagi ni tuan sekalian kita akan membincangkan ya berkaitan dengan buku yang disusun oleh Al-Fadhil Ustaz Syihabuddin Ahmad, iaitu kitab saya tak ada lah slide-slide apa, tapi buku ni ada dalam tuan-tuan boleh belilah dekat Santai Publication ni, Fiqhus Siyam ala Madhhabil Imam Asy-Syafi'i ya. Fiqh ataupun kefahaman berpuasa menurut perspektif mazhab Syafi'i. Jadi menarik buku ni. Saya kira buku ni sasarannya kepada orang awam ya. Untuk kita kata memudahkan persiapan kita untuk kita mengulang kaji ataupun kita membuat persiapan untuk kita menghadapi ya bulan Ramadan Al-Mubarak dengan ilmu pengetahuan. Ya, bukannya kita kata tak ada persiapan apa. Maksudnya kita masuk Ramadan dalam keadaan ada ilmu. Ini satu kita kata penganjuran aktiviti yang terbaiklah. Baik, tahniahlah kepada penganjur. Itu pertama sekali. Yang kedua tuan sekalian, sebelum kita nak berbincangkan tajuk kita ni, Fiqhus Siyam ala madhhab al-Imam Syafi'i, maka suka untuk saya, maknanya kita akan bahas, berbincang perbahasan kitab fiqh kita ni merujuk kepada fiqh yang kita kata berstruktur, yang ada madrasah mazhab. Sebab tuan-tuan sekalian, setiap mazhab ni kita membincang, kita kata menurut istinbat ataupun qawaidul istidlal, bagaimana para ulama keputusan mereka mengikut madrasah-madrasah ataupun mazhab-mazhab tertentu. Seperti mazhab Syafi'i, dia ada tokoh-tokoh dia. Mazhab Syafi'i dia ada kitab-kitab dia. Dia ada qawaidul istinbat, kaedah-kaedah dalam mengeluarkan hukum, ya. Begitu juga dalam mazhab yang lain. Jangan kata yang dengar kuliah saya ni mungkin mazhab Maliki ke Hambali, kadang kata, ustaz, seikut kefahaman saya sekian. Betul, itu pendapat kamu. Tapi yang kita bincang ni ialah ala madhhabi al-Imam Syafi'i, dalam konteks mazhab Syafi'i. Jadi kita kata dalam masyarakat, norma masyarakat kita pun kita beramal dengan kebanyakannya kita beramal dengan kita kata mazhab Syafi'i. Baik, tuan sekalian. Okey, muka surat yang pertama kita teruslah sebab masa saya dalam 1 jam lebih macam tu saja. Kemudian kita akan buka soalan. Baik, tuan-tuan tengok muka surat yang pertama, metodologi kajian. Jadi bagus Ustaz Syihabuddin ni sebelum dia datangkan kitab, dia datangkan perbahasan berkaitan dengan fiqhus siyam, iaitu kefahaman ataupun fiqh berpuasa menurut perspektif mazhab Syafi'i, maka dia datangkan kita kata metodologi, manhaj, kajian ataupun perbahasan dia. Yang pertama, dia mula dengan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu may yahdihillahu fala mudhillalah. Ini sunnah maknanya di antara sunnahnya apabila kita nak memulakan satu perkara, kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan minta kita kata hidayah dan petunjuk daripada Tuhan. Ini penting, ya. Baik, kemudian mazhab Syafi'i ialah antara mazhab terulung yang terunggul di antara 4 mazhab utama, ya, dan ikutan dalam konteks ahli sunnah wal jamaah khususnya di Malaysia. Jadi Ustaz Syihabuddin ni kita kata dia ambil mazhab Syafi'i ni, maknanya kerana Malaysia majoriti kita bermazhab Syafi'i. Jadi kita bincang tentang mazhab Syafi'i lah. Namun ada beberapa, nanti kita akan bincanglah, ada beberapa isu-isu yang perlu untuk kita pindah mazhab, taklid kepada pendapat yang lain kerana melihat kepada kemaslahatan tertentu. Nanti kita akan tengoklah. Mungkin dia ada kaitan dengan kita kata ada kaitan dengan perubatan, ya. Ada kaitan dengan maslahah, mafsadah, ya. Ini semua nanti kita akan lihat. Baik. Kemudian berikut di antara metodologi utama dalam pembukuan ataupun kitab kita ni,
Yang pertama ialah setiap hadis dinyatakan matan dalam bahasa Arab. Ini penting tuan-tuan. Jadi apabila sesuatu kitab itu dia nak terjemahkan, kan, lebih kita kata dengan amanahnya, dia mesti kena datangkan teks bahasa Arab. Itu lagi bagus. Ataupun hadis-hadis dalam teks bahasa Arab. Mudah. Lepas tu kalau ada orang, bila dia tanya Ustaz, apa hukum hadis ni? Dia tanya saya hadis Indonesia. Kan? Dalam bahasa Indonesia. Jadi kita nak kena terjemah balik dalam bahasa Arab, nak kena cari teks balik dalam teks matan Arab tu, hadis tu, kemudian nak cek balik. Jadi itu banyak makan masalah. Melainkan kalau dia kata, dia datang ke Ustaz, apa hukum hadis ni? Dia datangkan teks bahasa Arab. Hak tu lagi senang. Itu lagi cepat untuk kita membuat carian, untuk kita nak detect di mana hadis ni berada. Dalam kitab tubuh sunnah mana yang hadis ni berada. Ini penting. Baik. Yang kedua, semua hadis yang digunakan bertahap sahih dan hasan saja. Jadi faham kita bahawa dalam buku kita ni ialah merujuk kepada perbahasan hukum hakam, fi ahkam asy-syar'iyyah. Jadi bila merujuk kepada hukum hakam, ia mesti hadis itu berstatus makbul ataupun yang diterima oleh para ulama muhaddisin, ya, sama ada sahih ataupun hasan saja, ya, ataupun hasan li ghairihi. Yang ni nak kena belajar ilmu ulum hadis lah. Hasan li ghairihi ni apa syarat-syarat dan sebagainya. Jadi saya kira bahawa baguslah buku ni kerana dia teliti, ya, dalam kita kata nak menentukan pendalilan tu. Dia bukan asal ada kitab saja boleh guna, tak boleh, ya. Mesti kena tengok dalil tu dan macam mana. Ada dalil tu tidak? Okey, kalau ada dalil kena tengok sahih ataupun tidak. Hasan tu, kalau dhaif, maudhu' dan sebagainya, itu tak boleh buat jadi hukum. Baik, yang ketiga kami jadikan kitab Fiqhul Manhaji, Kifayatul Akhyar dan Al-Iqna' sebagai panduan dalam penulisan kita ni. Jadi maknanya kalau orang belajar dalam fiqh mazhab Syafi'i, dia akan tahu bahawa ketiga-tiga kitab ni, kita kata tiga kitab ni dalam perbahasan dalam konteks mazhab Syafi'i. Sebenarnya tuan sekalian, kitab mazhab Syafi'i ni banyak, ya. Banyak. Kalau kita tengok, kalau kita belajar dalam ilmu al-madkhal ila al-fiqh Syafi'i, ya, ala at-ta'hil al-fiqhi ala madhhab al-Imam Syafi'i, ya, dia ada bahas, ya, berkaitan dengan mazhab Syafi'i ni. Nah, ni kita sentuh sikitlah berkaitan dengan mazhab Syafi'i ni supaya perbahasan kita tu kita nampaklah, fahamlah sikit mazhab kita yang kita duk, yang kata kita ada mazhab Syafi'i, nampaklah sikit gambaran tu. Baik, mazhab ni tuan-tuan sekalian, ya, dia ada perbahasan dia, disebut sebagai marahil al-fiqhi. Ya, marhalah ataupun peringkat-peringkat nak jadi mazhab tu sampai zaman lah ni dia ada peringkat dia, marahil al-fiqhi. Peringkat yang pertama, marahil at-tashri'. Peringkat yang pertama ialah peringkat pensyariatan, turunnya wahyu. Itu berlaku sekitar pertama sampai 11 hijrah. Tahun pertama hijrah sampai 11 hijrah. Ketika Nabi menjadi Rasul sampailah 11 hijrah, maka itu marahalatut tashri'. Turunnya wahyu-wahyu itu. Nah, marahalatut tashri' ni tuan-tuan, dia punya perbahasan dia ialah merujuk kepada waktu al-ahdil al-makkiyah wa ahdil al-madani. Zaman kita kata ayat-ayat Quran diturunkan ketika mana di Mekah dan juga di Madinah. Tak ada lah kita kata di Iraq, tak ada. Ayat Quran turun di Malaysia, tak ada. Walaupun hang alim macam mana pun, beribu anak murid hang, tapi kalau hang kata macam tu, bermaksud hang jahil dalam marahil at-tashri'. Pada waktu Mekah dan juga di Madinah saja. Ayat Quran turun pada waktu itu. Nabi berinteraksi di situ, ya. Dan pada waktu itu masadir at-tashri' dia punya rujukannya ialah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi apa-apa pun mereka akan merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dari sudut as-su'alat, soalan-soalan, kalau ada timbul persoalan ni bakal rujuk kepada Nabi SAW terus. Kerana itu ialah marahil at-tashri'. Ada lagi pada waktu itu. Kemudian berpindah kepada peringkat yang kedua, marahilatul fiqh qabla al-madhahib. Ya, marhalah peringkat mazhab, ya, sebelum adanya mazhab ni. Peringkat fiqh sebelum berlakunya atau sebelum adanya mazhab. Iaitu bermula daripada 11 hijrah sampailah ke 100 hijrah.
Ni zaman sahabat ni. Zaman sahabat. Ya. Masa ni tak ada lagi lah mazhab-mazhab, kita kata mazhab-mazhab Maliki Hambali ni dah mereka hidup pun tak lagi. Yang ada ni ialah al-asrus sahabah wal asrut tabi'in. Ya. Zaman sahabat dan juga zaman tabi'in. Jadi mereka ni antara dia punya masadir rujukan mereka ialah kitab-kitab musnadah, kitab-kitab musnad, ya, seperti musnad Musannaf Abdul Razzaq, seperti Musannaf Ibn Abi Shaybah, seperti Al-Awsat li Ibn Al-Munzir, dan juga kitab-kitab fiqh yang lain lah. Jadi itu pada zaman kita kata sebelum ada mazhab-mazhab ni, mazhab Hanafi, Hanbali semua ni. Ni nak cerita sikit lah ni, kita kata mukadimah. Pada zaman ini, siapakah yang banyak meriwayatkan hadis, meriwayatkan kita kata yang mempunyai kita kata rujukan di kalangan para ulama, ya, al-makthiruna di kalangan para sahabat ialah Sayyidina Umar sendiri, Sayyidina Ali ibn Mas'ud, Aisyah, Zaid bin Thabit, Ibn Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, al-mutawassitun ada 13 orang. Mutawassitun ni maksudnya mereka yang mengeluarkan fatwa tapi pertengahan. Yang banyaknya kita sebut tadi 7 orang tadi. 13 orang ni termasuklah Abu Bakar, Uthman, Ummu Salamah, Anas bin Malik, ya, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah. Ini al-mutawassitun. Ada 13 orang. Ya. Kemudian al-muqillun, mereka yang sikit dan mengeluarkan fatwa di kalangan para sahabat seperti Abu Darda, Hasan bin Husain, Abi ibn Ka'ab, ya, Abu Ayyub Al-Ansari, ya, Asma, Zaid bin Arqam, Thauban dan beberapa lagi tokoh-tokoh. Ini dilihat dalam kitab I'lam Al-Muwaqqi'in karangan Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Baik, sikit lagi pembedahan, ya. Kalau kita tengok dalam madrasah fiqh ahli sahabah, ya, madrasah kita kata mazhab-mazhab lah. Di kalangan para sahabat pun ada dia punya mazhab-mazhab dia. Ya, kalau dia terbahagi kepada 3 nah, madrasah ni ataupun mazhab di sisi para di kalangan para sahabat ni tak ada lagi lah Syafi'i, Hambali ni, tapi depa ada depa punya mazhab-mazhab mereka. Mazhab pertama, kalau di Madinah mereka merujuk banyak kepada Zaid bin Thabit dan Abdullah ibn Umar. Ini di antara muassasuha, pengasas bagi kita kata di kalangan para sahabat. Dia ada dia punya pengikut-pengikut dia. Macam kita lah ada tok guru ni. Tok guru di kampung kita ke di manakah, dia ada pengikut-pengikut dia. Ustaz-ustaz pun begitu, dia ada pengikut-pengikut dia. Di Malaysia ada pengikut dia. Kalau pergi kat negara lain mungkin orang tak tahu. Kan? Tapi begitu, ya. Kalau di Mekah, siapa tokoh? Abdullah ibn Abbas. Kalau di Iraq, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi 4 orang ni kita kata muassasuha, madrasah muassasuha. Kita kata di antara rujukan di kalangan para sahabat. Banyak lagi lah perbahasannya. Cuma dalam konteks mazhab Syafi'i, dalam konteks mazhab Syafi'i, saya sebut sikit lah dia punya kitab-kitab dia supaya kita nampak lah mazhab kita yang kita do iltizam ni kan. Sebahagiannya ada, sebahagian kita tak multazim pun dengan mazhab Syafi'i, ya. Bermula daripada kita kata kitab yang paling asas, bukan paling asas, yang paling tinggi ialah ya, karangan Al-Imam Asy-Syafi'i, iaitu yang paling atas. Kira kalau kita nak tengok pemikiran dan fatwa-fatwa Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mesti merujuk kepada ya. Begitu juga dalam Mukhtasar Al-Buwaiti, Rabi' Al-Mardawi, Al-Maradi, minta maaf, ya. Kemudian Mukhtasar Al-Muzani, ya, Ibn Surayj, Al-Qaffal, seperti Al-Kabir Al-Shashi, Al-Saghir Al-Marwazi. Ya, kemudian turun pula kepada Nihayatul Matlab, ya, Imam Al-Haramain, Al-Shirazi, Al-Muhadzab, Al-Ghazali dan Al-Wasit, ya, Al-Rafi'i, Al-Muharrar, Al-Nawawi, Minhajut Talibin. Jadi baru turun tu. Jadi kita selalu duduk, ustaz-ustaz kita, tok-tok qadi kita, banyaklah merujuk ke kitab Minhajut Talibin karangan Imam Nawawi, ya. Kalau Ibn Hajar Al-Haytami, Ibn Hajar Al-Haytami, ya, bukan Ibn Hajar Al-Asqalani. Jangan duk campur. Ini 2 individu yang berbeza, ya. Dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj, kalau kita nak tengok fatwa-fatwa Imam Rami dalam mazhab Syafi'i, mesti kena rujuk kitab Nihayatul Muhtaj. Jadi ini kita kata kitab-kitab utama lah dalam mazhab Syafi'i. Cuma
pengarang kitab kita ni Ustaz Shihabuddin ni, dia merujuk kepada fiqh manhaji kitab kontemporari muasirin lah. Pengarang dia pun masih hidup lagi, Syekh Mustafa Bura dan Mustafa Khin kalau tak salah saya, Kifayatul Akhyar dan kitab Iqna'. Ini memang kitab kita kata peringkat sederhana lah untuk kita belajar ataupun kita mengetahui mazhab Syafi'i ini. Baik. Itu sedikit lah. Mazhab Syafi'i dia lahir 15 Hijrah, wafat 204 Hijrah. Maknanya Imam Syafi'i lahir 300 tahun Hijrah ke bawah. Salaf. Ya, salaf. Bahkan Al-Imam Sufyan ibn Uyainah, dia pernah menyebut tentang kealiman dan juga kecerdikan, kecerdasan Al-Imam Syafi'i. Al-Syafi'i afdalu ahlu zamanuhu. Kata Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala, Imam Syafi'i ini ialah seafdal orang alim pada zaman dia. Imam Syafi'i. Jadi kalau kita tengok dalam konteks mazhab Syafi'i ini, dia punya guru dia, ya, guru dia merujuk kepada apa dia kalau tengok perbahasan di sini, mana ada saya tengok sebab rujukan tadi. Ini sedikit lah, ni mukadimah bukan 20 minit dah. Apalah, sementara nak tunggu kawan-kawan kita masuk kan. Ni kat 30 orang dah. Okey lah, kita masuk fiqh siyam lah. Kan? Okey. Okey. Mana dia tadi? Okey. Jadi kita ni, Imam Syafi'i ni antara gurunya Imam Malik, ya, Imam Az-Zuhri, Salim, Nafi', Ibnu Umar, Zaid bin Thabit, Sufyan ibn Uyainah. Ini kita punya jalur kita. Jalur kita ni, Imam Syafi'i ni lebih kepada Al-Madinah, Turuq Al-Madinah. Yang saya sebut tadi, Zaid bin Thabit dan juga Madrasah Ibnu Umar. Kalau Iraq, Abdullah ibn Mas'ud, dia punya tariq dia Abu Hanifah. Kita kata ahli ra'i. Itu tak apalah, itu perbahasan sikit berkaitan dengan kita kata dalam konteks mazhab Syafi'i. Ni kitab kita yang kita bahas ni, ya. Baik, kemudian okey. Baik, kemudian part yang kedua, kami sertakan ulasan di bawah nota kaki untuk kita kata maklumat tambahan. Jadi buku kita ni ada nota-nota kaki lah. Penting untuk kita kata maklumat tambahan. Baik, kita masuk yang pertama. Muka surat yang ketiga, fiqhus siyam, pengertian puasa. Baru masuk untuk sekalian. Baik, apakah ini dimaksudkan dengan puasa? Ini berujuk dalam kitab Al-Mughni wal Muhtaj. Puasa merujuk kepada, ya, kata asalnya adalah soma yasumu sauman au siyaman, iaitu bermaksud menahan diri secara mutlak. Dalam bahasa Arabnya huwal imsak. Dia menahan diri daripada kita kata makan, minum, percakapan, perkahwinan dan pengembaraan. Ini dari sudut bahasa nah. Jangan duk faham dari sudut lurah atau dari sudut syarak lain, ya. Bahasa lain, syarak lain. Baik. Kemudian dari sudut bahasa, misalkan ali syai' kalaman kana au ta'aman. Dia menahan diri daripada sesuatu perkara lah. Firman Allah, fakuli washrubi qarri 'aina fa imma tarayna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya. Maknanya dari sudut bahasa, ya, banyak kita kata bukan bermaksud bahawa puasa menahan diri makan dan minum saja. Ada juga dimaksudkan bahawa falan ukallimal yauma insiya. Dia tidak bercakap dengan perkara, dia tidak bercakap dengan sesiapa pun. Itu dari sudut bahasa. Luaslah. Baik, dari sudut syarak ialah imsaka 'alal mufattarat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'an niyah. Menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, terbit daripada fajar hingga terbenam matahari dengan disertai dengan niat. Itu puasa dari sudut syarak. Ini yang kita nak tengok ni. Kata Syekh Hasan itu dalam kitabnya Fiqhus Siyam, kitab ni saya beli, dia mengatakan bahawa fahuwa imsaku makhsus an syai'il makhsus fi zamnil makhsus li syakhsin makhsus. Iaitu menahan diri, menahan diri dengan sesuatu perkara. Tahan diri apa? Nanti kita akan bahaslah. Ya, dengan sesuatu yang dikhususkan, ya, zamanin maksus, dan juga pada waktu-waktu yang dikhususkan. Ramadan saja, sebulan lain tak diwajibkan, ya. Dan juga syakhsul maksus, individu tertentu. Jadi ia merujuk kepada makna puasa. Baik, sejarah persyariatan, kita cepat-cepatlah tuan-tuan.
bila difardukan puasa pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. Dan sebelum ini ada ataupun tidak berlakunya puasa? Ada jawapannya. Kerana berasaskan satu dalil, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Maksudnya sebelum difardukan puasa pada tahun kedua Hijrah, sebelum ini dah ada orang puasa. Jadi peribadatan ataupun peribadatan itu telah kita kata tidak dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Ya. Namun okey, baik. Akan tetapi kewajipan berpuasa pada bulan Ramadan belum disyariatkan lagi pada waktu itu. Jadi Ramadan belum lagi. Syekh Hasan Hito dalam kitab dia apabila dia bahas iaitu mereka berpuasa pada laqad bada'a as-siyam fi awal al-Islam bis-siyam 3 ayyam min kulli syahr wa siyam yaumul Ashura. Depa orang dulu depa puasa 3 hari setiap bulan. Kita puasa Ramadan je. Tapi orang dulu depa puasa 3 hari setiap bulan dan juga wajib puasa hari Ashura. Ni puasa depa wajib. Bila depa buka puasa? Depa buka puasa iaitu depa buka puasa iaitu wa ghairu dzalik min al-muftarat min hina yanamun aw yusalli 'isha al-akhirah. Depa buka puasa tu lalau sebelum nak tidur ataupun solat isyak yang kita kata waktu isyak yang penghujung baru depa boleh iftar buka puasa. Kita ni syariat Nabi SAW ni difardukan puasa iaitu apabila tulu'ul fajr sampai terbit matahari sehinggalah kita kata terbenamnya matahari. Itu kita punya tempoh pensyariatan kita kata berpuasa pada bulan Ramadan. Baik, hujah pensyariatan Ramadan semua kita tahu dalam surah Al-Baqarah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asyhara falyasum. Ya, maka diwajibkan kamu berpuasa pada bulan Ramadan, ya, dan padanya diturunnya Al-Quran. Baik, dalil daripada hadis riwayatkan daripada Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaum Ramadan. Ya. Agama Islam ni tertegak 5 perkara lah. Bila kata dia Islam, dia mesti kena buat benda ni, 5 benda ni. Yang pertama mesti kena syahadah, salat, zakat, haji dan puasa Ramadan. Baik, hukum meninggal puasa Ramadan tanpa keuzuran. Okey, bukan surat yang ke-9. Apabila kita sudah memahami puasa Ramadan, maka hal ini disebut sebagai al-ma'lumah minad-din bid-darurah. Maksudnya apa? Semua orang tahu kata puasa Ramadan ni wajib. Kan? Hatta kata Syekh Hasan Hito, hafizahullah ta'ala, hatta budak kecil pun tahu. Budak kecil pun tahu tentang kewajipan puasa sebagai seorang Muslim ni. Jadi para ulama bahaslah hukmu tarkus siyam. Apakah hukum kita meninggalkan puasa? Baik. Keadaan yang pertama untuk sekalian iaitu keadaan kita kata fa imma an yatrukahu juhudan, iaitu dia tinggal puasa dalam keadaan dia ingkar. Dia ingkar seperti mana ungkapan dia inna siyamu laisa biwajib fi syara'. Dia kata puasa ni tak wajib bagi syarak. Dia ingkar. Dia ingkar. Dia kata puasa ni tak wajib, puasa Ramadan. Kan? Jadi dia mengingkari kita kata ayat-ayat nas Al-Quran secara qat'i dan jelas yang mewajibkan tersebut, maka hukum dia fahuwa kafir murtad. Para ulama mengatakan bahawa kalau kita suruh dia bertaubat, kalau dia tak bertaubat juga, dia enggan, maka boleh dijatuhkan hukuman bunuh. Sekiranya dia telah lama memeluk Islam dan tidak tinggal berjauhan daripada para ulama. Jadi dia dapat maklumat, dia bukan tak ada ilmu, dia tahu benda tu. Ulama pun duk terang kat dia. Tapi dia masih bertegas mengatakan bahawa puasa itu tidak wajib. Jadi dan kita suruh bertaubat, dia tak bertaubat, maka tugas ulil amri pada waktu tersebut mesti menghukumkan bunuh kepada dia sebab dia murtad. Tapi jangan kita pergi pandai-pandai pergi bunuh dia. Okey, sebab mesti dilakukan oleh ulil amri, mufti ataupun ulil amri. Baik. Kemudian orang yang meninggal puasa wa amma idza tarkal insanu siyamu kaslan, dia tinggal puasa disebabkan malas, ya. Dia kata inna siyam wajib fil Islam alayya wa ala ghairi. Dalam buku surat 9 dia kata aku tahu puasa ni wajib, tapi
Hampa pun seolah aku tak mau puasa. Jadi hukum macam ni kata ulama ialah asi, seorang mukmin atau muslim yang berdosa, yang bermaksiat, dia wajib berqada balik dan juga dia wajib kita kata bertaubat dengan kesalahan yang dia lakukan. Dia tak sampai kafir lah. Baik, kemudian hikmah, banyaklah hikmah, rahsia dan juga faedah puasa ni. Ya, antaranya kata ulama muka surat yang ke-13 iaitu puasa yang sempurna akan menyedarkan hati orang beriman untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi Ramadan Al-Mubarak ni ialah satu kita kata proses untuk membersihkan diri kita daripada dosa-dosa kita yang banyak ni tuan-tuan. Ni di antara hikmah kita berpuasa. Banyaklah dalil tuan-tuan boleh tengok sendiri di bawah tu. Yang kedua, bulan Ramadan merupakan bulan yang suci berbanding bulan-bulan yang lain. Jadi istighfar, sedekah, i'tikaf, waqaf kita pada bulan Ramadan tidak sama nilai dan kedudukannya pada bulan-bulan sebelumnya. Ini hikmah tuan-tuan sekalian. Yang ketiga iaitu kekenyangan yang berterusan dalam kehidupan seorang akan menyebabkan menyuburkan jiwanya dengan sifat keras hati dan keterlaluan. Jadi orang yang selalu kenyang ni, selalunya ia akan menyebabkan kekerasan hati. Orang nak tegur tak terima nasihat, ya, hati yang keras dan sebagainya. Ini di antara kita kata sebab sebab tu Allah memfardukan puasa bagi seorang Muslim, ya, untuk lembutkan hati ni tuan-tuan. Hati ni bila banyak makan ni, jadi dia keras hati kita, susah nak dengar nasihat. Yang keempat, sifat kasih sayang menjadi trust dalam membangun masyarakat. Maknanya bila kita puasa, kita ingat orang tak ada makan tu. Kadang-kadang kita ada duit banyak, boleh makan ikut apa yang kita suka, makanan-makanan sedap. Tapi ingat, di kalangan kita ada yang kita duk makan ni sedap ni, kita ingat bahawa ada orang lagi sampai nak makan pun tak boleh. Itu hikmah kita berpuasa. Jadi bila nak buka puasa tu kita ingat, ada orang, macam ni orang lapar tu, tak ada makanan tu. Jadi kita ingat orang miskin. Jadi kita ada sifat saling membantu di antara seorang Muslim. Baik, kemudian penetapan bulan Ramadan. Baik, yang pertama iaitu mesti melihat kaifa thubut syahr Ramadan. Ini dalam bahasa Arabnya. Bagaimana untuk kita nak tetapkan bulan Ramadan? Ada dua kaedah. Pertama, mestilah kita kata bi ru'yatul hilal Ramadan lailatul 30 min Sya'ban. Muka surat 15. Ya, mesti melihat anak bulan Ramadan, ya, pada malam 30 Sya'ban. Okey, malam 30 Sya'ban, ya. Dan hal ini mesti kita kata mewakili sekurang-kurangnya seorang lelaki yang adil, Muslim yang adil. Dalam konteks kita pada hari ini, kita hantar Tok Qadhi lah ataupun Mufti untuk mewakili umat Islam untuk melihat, kita kata untuk melihat anak bulan tu. Jadi bila tengoklah lihat anak bulan ni tuan-tuan, mesti kita kata Syekh Hasan Hitu dalam kitab Fiqh Siyam, la yajuz an yuthbat syahr Ramadan bil amarat adh-dhanniyah al-mabniyah 'ala al-hisab aw an-nazar fi an-nujum fala yuqbal qawl al-hasib al-falaki bil ihtimal ru'yatul hilal. Kata Syekh Hasan Hitu, tidak diharuskan bagi seseorang dalam menetapkan kita kata anak bulan tu, nak tengok anak bulan tu dalam keadaan dhanni. Dhanni ni maksudnya, nampak ke tak tau? Dia tak nampak. Kan? Dia tak nampak. Nampak kot tak boleh. Dia mesti kena tengok dan nampak dengan jelas. Hatta kalau kita panggil orang-orang hasibu al-falak. Orang-orang falak pun, kalau dia tak tengok, ataupun dia dhanni, dia ihtimal nampak tak nampak, maknanya tak boleh. Dia mesti kena jazam. Disebut dalam istilah ni ialah wahadha ija jazamul hasid birru'yah. Dia mesti kena jazam, nampak sungguh. Dia tak boleh duduk nampak kot. Nampak kot, tak boleh. Itu pendapat pertama. Baik. Kalau tak nampak anak bulan, para fuqaha bahas ni dalam konteks mazhab Syafi'i ialah mesti mencukupkan 30 hari pada bulan Ramadan, ya. Karena berdasarkan satu dalil, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yah fa in ghubbiya alaikum fa akmilu iddah sya'bani 30. Ya. Hendaklah kamu berpuasa kerana melihatnya dan berbuka kerana melihatnya. Sekiranya kamu terhalang daripada melihatnya, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban. Okey. Baik, dalilnya banyaklah, tuan-tuan boleh tengok sendiri kat bawah tu. Okey, saya tak mau habiskan masa kat sini. Baik. Okey, kemudian muka surat 19 ada sikit perbahasan. Okey, jika sekiranya kita nak tentukan anak bulan ni, okey, contohnya dia ni tak puasa. Contohnya
dia duduk di Malaysia. Malaysia melihat untuk menentukan anak bulan tu, kita kata tak nampak. Tak nampak anak bulan. Jadi dia bermula satu Ramadan tu pada satu Ramadan lah kan. Dia habiskan 30 Syaban, kemudian mula pada satu Ramadan. Tapi bila mana dia pergi ke negara-negara yang awalnya nampak anak bulan, maknanya dia puasa awal sehari lah. Kita puasa lewat sehari. Jadi kalau dia pergi ke sana, depa raya awal lah. Depa pun nampak anak bulan untuk kita kata untuk sambut hari raya tu. Jadi bila sampai di sana dan dia perlu mengikut tempat dan juga keputusan ulil amri di tempat tersebut. Kalau kata berpuasa, puasalah. Kalau kata tak perlu puasa, rayalah di situ. Di mana yang dia pergi. Walaupun kita kata dalam konteks melihat anak bulan, melihat kita kata tengok bila nak menentukan hari raya Aidil Fitri, kan, di Malaysia pernah berlaku satu ketika dahulu, di Malaysia tak nampak anak bulan, tapi di Thailand nampak anak bulan. Adakah kita boleh pakai pendapat ahli falak di sisi ataupun keputusan ulil amri Thailand? Jadi di sini sebenarnya dalam kitab Fiqh Siam ni, dia tak bahas dalam kitab ni lah. Dalam kitab Fiqh Siam ni dia bahas, dia kata ini khilaf di kalangan para fuqaha, tapi yang rajihnya ialah kita kena berpegang kepada pendapat setempat tu. Kalau Malaysia tak nampak anak bulan, kita pegang di Malaysia. Jadi walaupun di Thailand dia nampak anak bulan, kita kata untuk melaksanakan kita kata hari raya, maka dia pun raya dulu dan kita berpuasa. Begitu. Melihat kepada pendapat setempat. Ini dalam mazhab Syafi'i lah. Sebut dalam mazhab Syafi'i. Namun Imam Ahmad ibn Hanbal, pendapat wa khalafu bidzalik Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Laith bin Sa'ad, apabila satu saja keputusan daripada umat Islam melihat anak bulan, maka kita kata yajibu ala jami'il muslimin fi jami'il aqtar al-siyam. Cukuplah kita kata di sisi pendapat yang saya sebut tadi, nampak saja sebuah negara melihat anak bulan, cukup kita berpegang kepada pendapat tersebut. Tetapi Syekh Hasan itu mengatakan wa ihtaju Syafi'iyah wa man dhahaba madhhabuhum bima rawahul Muslim, Abu Daud dan Tirmizi, Nasa'i. Tapi Syekh Hasan itulah dia ulama mazhab Syafi'i, dia mentarjih, dia memilih pendapat mazhab Syafi'i kerana berasaskan satu hadis daripada Imam Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan Nasa'i berkaitan dengan hadis dalil yang dipegang itu. Jadi tak apalah, ini khilaf di kalangan para fuqaha. Cuma kalau tanya pendapat saya, kita pegang kepada keputusan negara tu, negara tersebut. Baik, Allahu a'lam. Kemudian syarat wajib dan syarat sah puasa. Pertama, Islam. Okey, Islam, dia mesti Muslim. Yang kedua, taklif, ataupun kita kata orang Islam itu telah berakal dan juga baligh. Berakal dan juga baligh. Ini syarat wajib dan syarat sah bagi puasa. Dalil ni tuan boleh tengok sendirilah. Baik, kemudian muka surat 22, tiada keuzuran yang menghalangnya berpuasa ataupun mengharuskannya berpuasa. Tiada keuzuran yang menghalangnya berpuasa ataupun mengharusnya berpuasa. Maksudnya tidak ada yang menghalang lah. Okey. Perbahasan yang pertama yang kata tiada keuzuran ni ataupun yang menghalang dia berpuasa. Yang pertama ialah sakit yang mendatangkan mudarat yang besar. Jadi kalau dia sakit sangat sampai nak puasa pun tak boleh, mesti kena makan. Jadi bagi dia dia harus kita kata diberikan keuzuran itu. Ataupun kalau dia puasa menyebabkan penyakit dia lagi teruk, maka kita kata keuzuran tersebut dia boleh, dia tidak ada masalah kalau jika dia tidak berpuasa. Dia wajib dia berpuasa pun. Yang kedua, dia musafir 83 km ke atas. Sebahagian kata 82 km. Ini dalam konteks mazhab Syafi'i lah. Jadi siapa yang bermusafir 82 km, bermaksud dia boleh buka puasa lah. Dia boleh puasa, kemudian dia kena qada balik. Wa man kana maridan aw ala safar fa iddatun min ayamin ukhra. Dalam surah Al-Baqarah, ya. Baik, kemudian dia tak mampu berpuasa, seperti orang yang terlalu tua.
Jadi dan juga orang yang sakit yang kita kata tak mampu, tak nampak harapan untuk dia ni sembuh. Jadi bagi dia wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah ta'amu miskin. Bagi dia kita banyak fidyah. Banyak fidyah. Dia tak mampu nak puasa, nak buat macam mana? Jadi banyak fidyah. Satu cupak, satu hari satu cupak. Dia kena banyak fidyah. Sebab dia tak mampu untuk berpuasa. Baik, kemudian. Okey, syarat sah puasa ada 3 ya. Syarat sah berpuasa ada 3. Yang pertama iaitu saya bahas dah tadi ni. Yalah, okey. Syarat sah puasa ada 3, Islam. Okey. Jadi para Syekh Hasan itu dia bahas lah. Kalau orang kafir berpuasa macam mana? Kan hari ni di medsos arus perdana hari ni ada artis-artis kita yang kita kata dia nak teringin orang Islam nak puasa, dia pun nak puasa. Para fuqaha bahas dia boleh puasa tapi tak dapat apa lah. Tak dapat apa. Sebab dia nak rasa macam orang Islam berpuasa. Disebut sebagai as-siyamul kafir. Puasanya bagi orang kafir. Jadi tak ada apalah. Kerana dia tidak ditaklifkan kepada dia. Kerana mereka dimasukkan neraka. Kerana mereka tidak beriman kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Baik. Kemudian berakal. Yang bermaksud mumayyiz. Tidak sah puasa bagi orang gila dan kanak-kanak yang belum mumayyiz. Mumayyiz ni ialah mereka yang dapat membezakan di antara yang salah dan yang betul. Dan hendaklah disuruh untuk dia melakukan ataupun kita kata as-siyamu sibyan, puasa bagi budak-budak ni. Jadi bila kita nak kena suruh dia puasa? Suruh dia puasa iaitu pada umur 7 tahun. Yajibu ala abu an ya'muru waladuhu bis-siyam idza balagha 7 sinin wa ataqah wa yadribu alaihi la 10 sinin. Diwajibkan untuk ibu dan ayah untuk menyuruh anaknya yang berusia 7 tahun. 7 tahun baru suruh dia puasa. Ya, tapi kalau sampai umur 10 tahun dia tak puasa juga boleh tibai dia. Kerana berasaskan dalil daripada hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ahmad, Darul Qutni, Hakim dalam Mustadrak ala Sahihain. Mengatakan bahawa allamul sabi as-salati ibnu sab' wadribuhu 'alaiha ibnu 10. Ya, suruh anak kamu sembahyang pada umur 7 tahun dan pukul dia pada umur 10 tahun. Pukul dengan didikan, dengan tarbiyah, dengan membentuk karakter itu. Syekh Hasan itu mengatakan bahawa para fuqaha bahas wa qiyasus shawm bis salah wa ya'muruhu bis sabr li 7 wa yadrabu 'alaihi li 10 in ataqah. Diqiaskan dalil ni, hadis ni dengan sembahyang dengan puasa. Jadi macam tu. Jadi kena suruh umur 7 tahun kena mula dah. Umur 5 tahun kan boleh lah suruh, tapi suruh main-main tu boleh lah sebab budak tu pun tak tahu lagi ya, nak buat latihan, nak suruh kan dia puasa macam kita, tak boleh lah. Kita pun dulu pun berat juga nak puasa umur 5 tahun, 6 tahun ya. Umur 7 tahun Nabi kata 7 tahun lah kita buat. Itu sunnah, itu maknanya dan Nabi suruh macam tu, ada hikmah dia. Kan? Jangan kita duk keras 7 tahun ke bawah ya, kerana kita kata mungkin dari sudut psikologi budak-budak ya, mungkin dia tak boleh terima dengan pendekatan begitu sampai kadang-kadang dia simpan dendam kepada kita. Itu tak boleh. Sebab tu ada hikmah, sesuatu perkara yang diarahkan oleh Nabi SAW. Ada hikmah dia. 7 tahun. Mungkin kalau 5 tahun, 6 tahun tu kita nak suruh sikit-sikit, kita kata nak bagi dia dekat dengan kita, main duduk dengan kita, makin esok, lepas tu dia buka, kemudian dia puasa, kemudian dia makan, ikut dia lah kan. Tapi kalau 7 tahun, itu memang kena suruh dia sungguh. 6 tahun kita bagi dia dekat-dekat dengan kita. Itulah. Ada hikmah dia. Baik. Yang ketiga, tidak mempunyai keuzuran. Seperti mana yang kita sebut tadi ni. Ya. Baik. Rukun puasa ada 2. Yang pertama sekali niat. Okey, niat. Baik. Niat ni, saya ringkaskanlah. Perbahasan ni panjang. Ya. Saya ringkaskan. Niat ni, dia ada perbahasan. Perbahasan yang pertama merujuk kepada, kita kata, berniat pada waktu malam. Ataupun disebut sebagai kita kata an-niyah, kita kata pada waktu malam. Waktu malam ni merujuk kepada sebelum masuk subuh lah. Sebelum masuk subuh ya.
Kerana berdasarkan satu hadis riwayat daripada Darul Qutni dan perawinya thiqah, man lam yuthabbitu siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Ya, barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Ini merujuk kepada puasa fardu, puasa Ramadan. Baik, para ulama bahas. Dari sudut kita menta'yin, kita nak tentukan ni, lafaz ni. Baik, lafaz ataupun niat ni macam mana? Niat ni ijma' di kalangan para fuqaha wa mahallah an-niyah huwa al-qalbu bil ijma' wa la yakfi al-talaffuz biha bil lisan ma'a ghaflah al-qalb anha qat'an. Ijma' di kalangan para ulama, tidak cukup hanya kita lafaz dengan mulut saja, dengan lidah saja, tapi tidak menghadirkan hati. Contohnya apa? Dia sebut tapi hati lalai, tak boleh. Dia mesti kena hati tu dulu. Lafaz ni hanya sekadar tak sebut pun tak apa, tapi hati tu mesti kena ada. Kalau tidak, la yakfi talaffuz. Tidak mencukupi hanya dia lafaz tapi hati dia lalai daripada al-ghaflah al-qabl, pada hati, tak boleh. Dia mesti kena ni. Baik. Perbahasan yang kedua dalam bab niat ni merujuk kepada at-ta'yin. Adakah kita perlu tentukan mestilah sebiji ayat dia, sahaja aku berpuasa esok hari di bulan Ramadan, kan? Dari sudut at-ta'yin tu, untuk kita tentukan lafaz-lafaznya, ataupun bagaimana? Baik, para ulama, Syekh Hasan Hito, bahkan dalam kitab dia hal yang sama. Ya, ada dua keadaan. Keadaan yang pertama iaitu an yakuna siyam al-mafrud qada au kafarah au nadhran mutlaqan ghairul mahdud biyaum. Apabila sesuatu puasa itu puasa yang fardu, seperti qada, kafarah, nazar, yang tidak ditentukan harinya, ghairil mahdud biyaum. Bila dia nak qada balik nazar tu, bila dia nak qada balik kafarah tu. Jadi hal di sini ittifaq al-fuqaha ala wujubun niyatu lahu qabla tulu'ul fajr. Dia mesti wajib niat dan juga menentukan niat dia tu sebelum waktu subuh. Dia mesti kena tentukan niat. Dia nak niat apa? Okey, dia nak niat apa? Dia nak puasa apa? Puasa kafarah, kan? Ataupun puasa qada. Dia kena tentukan niat sebelum subuh. Ittifaq. Ni Syekh Hasan itu kata ittifaq. Baik, keadaan yang kedua, kalau dia melaksanakan puasa wajib juga seperti Ramadan, kemudian hal ini ikhtilaf di kalangan para fuqaha. Khilaf di kalangan para fuqaha dalam menentukan kita puasa tu. Sahaja aku berpuasa di bulan Ramadan. Tu ayat tu. Kan? Ataupun dia hanya niat puasa ya. Saja aku puasa kerana Allah Ta'ala. Jadi ikhtilaf di kalangan para fuqaha. Khilaf. Pendapat yang pertama, fadhahaba Hanafiyah ila anna ada'ur Ramadan wa an-nadhar mu'ayyan yajuzu bi niyati min nahar qabla az-zawal wa la yashtaritu taqdimu an-niyat min al-layl. Wa dhahaba aktharu ahli al-'ilm ila anna tabiyyat an-niyyah fihi min al-layl syartun lis-sihhah fa lam yuqdamu an-niyyat laylan fala siyam lahu. Baik, apa? Dalam konteks ini merujuk kepada dia menentukan niat tu. Dia menentukan niat ni dia khilaflah. Ana mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i, Syafi'iyah, Malikiyah, Ahmad wa ghairuhum min al-fuqaha. Maaf saya baiki ya. Syafi'i, Maliki, Hanbali, fuqaha kata mesti kita kata pada waktu tersebut mesti kena niat lah. Tetapi waqala Abu Hanifah, pendapat dari mazhab Hanafi ialah apabila kita berpuasa, kita mangkit suhur, kita mangkit sok. Orang kena mangkit sok kata. Kan? Kata itu adalah niat, itu pun dikira niat. Itu pun dah dikira niat. Kita mangkit sok, takkan kita mangkit sahur dulu kita dah buat apa? Mestilah kita niat. Itulah niat. Kita kata itulah membawa bukti bahawa kita nak berpuasa. Itu pendapat mazhab Hanafi. Dan pendapat ini dirajih oleh para fuqaha kerana kata ulama ya, dalam hadis itu tidak ditentukan bila kita kata bila ataupun tidak dikhususkan oleh Nabi SAW. Maksudnya dari sudut kita nak lafazkan tu niat tu. Jadi maknanya panjang malam tu panjang dan kita boleh niat, dan niat tu bagaimana keadaannya
mesti kita kata sebahagian ulama kata mesti kena lintasan hati, kita kata niat tersebut, ya, saja aku niat tu. Kemudian ada yang kata dengan perbuatan. Abu Hanifah kata dengan perbuatan kita bangkit sahur itu pun dah dikira niat, ya. Okey, wallahu alam. Itu sih perbahasan lah, ha. Baik, kemudian perbahasan berkaitan dengan niat ni adalah at-tikrar, berulang-ulang. Adakah kita nak niat sekali ke ataupun kita nak niat setiap hari? Okey. Ya. Hmm. Baik. Pertama, okey, maksudnya dia hendaklah berniat pada setiap malam sebelum terbit fajar. Okey, tidak cukup dengan satu niat dengan puasa sebelum, kerana puasa Ramadan bukanlah ibadat yang satu, bahkan adalah ibadat yang berulang-ulang dan setiap ibadat. Baik, pendapat dalam mazhab Syafi'i dia kena setiap hari kena niat. Kena setiap hari kena niat, kerana ibadat Ramadan ni dia bukannya macam sembahyang. Sembahyang ni zuhur lah, asar lah. Maknanya puasa ni dia ada berhari-hari kita kena berpuasa. Jadi berhari-hari berpuasa tu bermaksud dia kena berulang-ulang niat dia. Itu. Namun dalam mazhab Maliki mengatakan bahawa cukup hanya niat hanya sekali saja untuk sepanjang satu bulan. Itu ni ya. Khilaf di kalangan para fuqaha. Baik, menahan diri daripada makan dan minum. Ya, menahan diri daripada makan dan minum dari perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum. Semua kita tahulah. Makan dan minum secara sengaja ni memang batal lah. Batal. Walaupun dia minum sedikit, ya. Sekiranya dia terlupa bahawa dia sedang berpuasa, kemudian dia makan, maka itu tidak terbatal. Walaupun berapa banyak makan dan minum. Kerana ini dipilih oleh Al-Imam Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhazzab. Bahkan pendapat ini juga dipilih oleh Al-Imam Ar-Rafi'i, menyebut hal yang sama. Tak hmm? Okey, Imam Nawawi kata makan sikit ke makan banyak, kalau dia terlupa tak apa. Masih lagi sah. Tapi Imam Rafi'i kata kalau dia terlupa tapi dia makan sikit, okey. Tapi kalau dia makan banyak, Imam Rafi'i kata yang ni lupa pelik ni. Daripada tambah. Jadi Imam Rafi'i kata ini pelik, ini membatalkan puasa. Imam Rafi'i pun termasuk di antara mazhab Syafi'i juga dalam kitab Kifayatul Akhyar. Jadi kalau makan banyak batal. Kalau makan sikit, ni di sisi Imam Rafi'i, Imam Nawawi kata sama aja. Lupa ya, tak ada masalah. Okey, bahasakan hadis lah, ada hadis, ya. Baik, kemudian okey, pendapat yang ketiga. Yang kedua muka surat 32. Okey, apabila makanan tersebut sampai kepada ain ataupun sampainya ain. Ain ni adalah sesuatu benda lah, benda yang kita boleh pegang, kita boleh nampak, ya, ke dalam al-jawf, rongga, melalui liang yang terbuka. Al-jawf ni rongga lah, ya, merujuk kepada otak lah. Contoh air ke apa sebagainya. Makanan tu sampai, maksudnya ialah sesuatu yang dapat dilihat oleh mata. Maksud al-jawf ialah otak ataupun apa yang berada di antara bawah halqum hingga ke perut. Al-jawf ni adalah rongga lah tuan-tuan. Ke atas otak ataupun daripada halqum ke bawah ni ke perut. Itu al-jawf. Jadi maksud liang yang terbuka seperti mulut, telinga, kubul, dubur, sama ada lelaki dan wanita. Jadi kat sini ada perbahasan fiqh. Jadi kalau makanan tu masuk sampai ke halqum ke bawah ni, jadi hukum dia batal kalau sengaja. Baik. Okey, dalam konteks perubatan. Dalam konteks perubatan, bagaimana kalau orang ni dia sakit dan dia perlukan suntikan? Ini dalam perbahasan fiqh kontemporari lah. Okey, menurut Dr. Yusuf Al-Qardawi dan Majmu' Fiqh Islami, ya, membuat keputusan mengatakan bahawa tidak terbatal. Tapi syaratnya dia mestilah, kita kata kalau nak cucuk insulin ke ataupun nak cucuk vaksin ke ataupun nak cucuk injection ke apakah, yang pertama syaratnya mestilah dia cucuk bukan pada rongga-rongga badan. Seperti kita kata benda tu masuk ke dalam mulut dan sebagainya. Mestilah disuntik di orat ataupun kita kata di bahagian-bahagian seperti bukan bahagian dalam rongga yang tidak terbatal. Seperti paha ke lengan ke, tak ada masalah. Itu boleh. Ini keputusan Majmu' Fiqh Islami.
dan juga pendapat Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Fiqhul Mu'asarah. Tak ada masalah. Begitu juga pembahasan berkaitan dengan jihaz istinsyaq. Minta maaf. Jihaz istinsyaq. Apa dia kita apa? Tu. Apa dia orang panggil ni? Yang asma tu. Inhaler kan? Inhaler tu. Inhaler ke apa? Saya sebut. Silap sebut ke apa? Inhaler. Boleh ataupun tidak, sebahagian fuqaha kata batal. Jadi sebahagian fuqaha kata tak batal. Jadi saya berpegang kepada tak batal lah. Sebab mereka mereka mengatakan bahawa inhaler ni merujuk kepada perubatan. Dia bukannya makanan. Ya. Dia merujuk kepada perubatan. Pertama. Yang kedua, dia tak sampai ke dalam perut. Jadi inhaler ni, bahkan ini juga dipegang oleh fatwa Syekh Shalih Utsaimin dan juga Majmu' Fiqh Islami, mengatakan bahawa keputusan inilah keputusan kita kata tidak terbatal puasa tersebut. Tidak terbatal puasa tersebut. Ini keputusan Majmu' Fiqh Al-Islami. Pada tajuk kita kata batal puasa pada perubatan-perubatan dalam isu-isu perubatan-perubatan kontemporari ni. Ya. Seperti insulin ke, inhaler ke sebagainya, itu semua tidak dibatalkan. Syaratnya, seperti mana kalau nak cucuk tadi ni, mesti cucuk bukan dalam maksudnya bukan masuk dalam rongga lah. Mesti melalui kita kata kalau nak cucuk tu mesti dekat lengan ataupun paha dan sebagainya. Okey, kalau dia ni contohnya dia perlukan juga kita kata macam mana nak bahas tu okey, tak apa. Okey, kita pergi satu tu lah, muka surat 33 dah. Okey. Oleh itu, setitik air yang masuk melalui telinga membatalkan puasa. Jadi ini kalau masuk air kat telinga lah, batal puasa. Ya. Setitik air masuk ke dalam mata tidak membatalkan puasa kerana ia bukan termasuk dalam liang rongga yang terbuka. Ya. Masuk dalam liang dubur membatalkan puasa kerana liang dubur ialah liang yang terbuka. Suntikan pada orat tidak membatalkan puasa kerana orat adalah liang yang tidak terbuka. Okey. Jadi ada sebahagian fuqaha mengatakan bahawa kalau ia memudaratkan diri, ya tak apalah, dia sakit kan, dia perlukan kita kata hal-hal seperti ini, kita kata dia tak perlu puasa, kemudian dia qada balik lah, dia qada balik sampai kita kata dia perlukan, kita kata orat, kita kata sakit perut tu kena sumbat melalui dubur kalau sakit tu sampai kena memasuk ubat melalui dubur kan. Allah alam, ada sebahagian lah, kalau ada perubatan, siapa ada doktor sini dia tahu lah kot, ada perubatan tu sampai dia kena bermasuk melalui dubur kan. Jadi bagi saya, mungkin kalau dia dalam keadaan begitu, dia tak sihat dan sebagainya, dia tak payah puasa hari itu, kemudian dia qada balik. Tak ada masalah kerana inna dini yusrun wala syaddatin ila ghalabah. Islam itu mudah dan tidak menyusahkan dan memberatkan kita. Baik, kemudian okey, sekiranya dia menelan air liur, puasa tidak terbatal kerana susah untuk menghalangnya. Terlalu tak batal lah. Sekiranya dia berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung, lalu air itu termasuk ke dalam jaufnya, puasanya tidak terbatal. Jika dia tidak melampau dalam memasukkan air sewaktu mengambil wuduk. Ini merujuk kepada kita kata ni hak masuk hidung tu, istinsyaq ni, apa bermasuk air dalam hidung ni. Kan kalau dia tak masuk sampai ke rongga kepala ni kan, jadi itu tak ada masalah. Tapi kalau termasuk sampai ke dalam perut sebagainya, itu terbatal. Dia berlebih-lebihan dalam memasukkan air ke dalam hidung, khususnya ketika mana dia mandi ataupun ambil air sembahyang. Baik, kemudian sisa makanan di celah-celah gigi. Okey. Jadi di celah-celah gigi tu kalau tak sengaja tak ada masalah. Tapi kalau dia sengaja, ya, dan dia mampu membezakan di antara air liur dengan lebihan-lebihan makanan tu, daging ke apakah, dia perlu keluarkan makanan tersebut. Kalau dia telan juga, hukumnya batal. Kalau sikit-sikit tu tak apalah. Maksudnya kalau benda yang besar-besar, daging besar-besar tu contohnya kan. Jadi dia telan juga, hukumnya membatalkan puasa. Baik, sekiranya dia dipaksa untuk makan. Kalau dia dipaksa, dia mempunyai pilihan lah, sama ada dia tak perlu puasa ataupun puasa tu tidak terbatal. Okey, muntah dengan sengaja lah. Baik, bersetubuh dengan sengaja walaupun tanpa keluar air mani. Bersetubuh memang membatalkan puasa.
Okey, istimna ataupun dia mengeluarkan air mani dengan sengaja, sama ada bercumbu-cumbuan ataupun dengan menggunakan tangan. Jadi para fuqaha mengatakan bahawa fasad, fasaduhu siyam, fasad, batal puasa, dia kena qada balik. Ya. Baik, kemudian ada dalil, tuan-tuan baca sendirilah dalil ya. Baik, haid dan nifas merupakan keuzuran yang kita kata menghalang puasa. Hadis riwayat Bukhari Muslim tu. Kemudian gila dan murtad pun merujuk kepada tak perlu dia berpuasa. Ini semua benda-benda yang boleh kita kata menghalang dia daripada dia berpuasa. Baik, adab-adab berpuasa dalam perkara yang dimakruhkan. Jadi okey, adab-adab berpuasa. Pertama, menyegerakan berpuasa. Nabi suruh kita segerakan berpuasa. Menyegerakan berbuka, menyegerakan iftar. La yazalu nasu bi khairin ma ya'ajjalu al-fitr. Manusia akan terus berada dalam kebaikan selagi mana mereka terus menyegerakan berpuasa. Jadi kita kena maksudnya afdalnya ialah kita buka dengan buah yang basah dulu, rutab buah kurma yang basah dulu. Hari ni kalau di kedai ada kot, di kedai ada jual kurma yang rutab yang basah tu kan, ataupun tamar ni ialah kurma yang kering. Jadi afdalnya makan kurma dulu kemudian minum air, kerana hal ini berasaskan satu hadis riwayat daripada Imam Tirmizi, kerana Nabi SAW yuftiru qabla an yusalli ala al-rutabat fa in lam takun rutabat fatumairat fa in lam takun tumiratun hasawatin min ma. Nabi SAW berbuka sebelum salat dengan beberapa buah biji kurma yang basah, kemudian tidak ada kurma yang basah, kemudian Nabi makan buah kurma yang kering, kemudian Nabi minum air, kemudian Nabi salat. Itu cara Nabi berbuka. Kita balun dulu dengan murtabak, dengan nasi kandang, semua ada sekali kan. Tak apalah, dah lapar nak buat macam mana kan. Baik, kemudian sahur, ya, tasahharu fa inna fi sahuri barakatan, ya. Sahur kerana itu kita kata ada barakah, dan sahur mesti melewatkan sahur. La tazalu ummati bi khairi ma ajjalu iftar wa akharu suhur. Dilewatkan sahur. Itu disegerakan. Jangan awal sangat, ya. Pukul 4 dah makin esok kan. Kononnya tak apa, awal-awal tak apa. Dia tak faham. Afdal di sisi agama syaraknya lewatkan sahur, ya. Bahkan dilakukan dan ketika mana sebelum nak azan tu kita dah mungkin dalam 10 minit ataupun 20 ataupun 15 minit nak azan, kita dah berhenti begitu, ya. Jadi maknanya dekat dengan nak azan baru berhenti. Jadi begitu keadaannya. Nabi buat macam tu. Kerana hal ini berdasarkan satu hadis riwayat Imam Bukhari daripada Anas bin Malik. Ya, Nabi buat begitu. Baik, meninggalkan kata-kata yang keji, ya, seperti mencela, menipu, mengumpat dan menghasut. Jadi orang yang berpuasa ni dia jaga benda ni. Man lam yada'a qaul az-zur wa 'amala bihi falaysa lillah hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Ya, Nabi apabila berpuasa, Nabi melarang untuk kita bercakap benda-benda dusta, ya, kita kata dan juga ya, mencela dan sebagainya, mengumpat dan menghasut. Jangan ada sikap begini ketika mana kita berpuasa. Ini kaedah dia. Baik, kemudian mandi junub sebelum fajar. Jadi mungkin dia bersetubuh ke waktu malam tu sampai dia tak nak mandi wajib kan. Jadi disunatkan dia mandi wajib dulu, mandi junub sebelum fajar, sebelum subuh. Jadi disunatkan sebab kita kata dia bangkit pagi dalam keadaan yang awal-awal dia melakukan ibadat puasa dalam keadaan bersih. Afdal. Ini afdal. Ini disebut sebagai khilaful afdal, ya. Bukan sampai terbatal. Tak batal. Tetapi khilaf afdal. Yang mana yang paling terbaik, ya. Baik, tidak berbekam dan seumpamanya. Jadi seeloknya kita tak perlu bekam lah, ya, waktu kita mana berpuasa. Seeloknya. Dan berdoa sewaktu berpuasa. Di antara doa yang diajar oleh Nabi SAW, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, zahaba ad-dhama wa abtalatil uruq wa thabatal ajra insyaallah. Ini doa yang dianjurkan oleh Nabi kita SAW. Ya Allah, aku berpuasa untukmu, dengan rezekimu aku berbuka, telah hilanglah kehausan, telah basahlah kerongkong dan telah pastilah ganjarannya insya-Allah. Baik, menyediakan makanan untuk mereka yang berbuka puasa. Jadi kita ada duit lebih, rezeki lebih, kita buka, kita bagi orang jamu, kita jamu orang buka puasa, kita dapat pahala besar, tuan-tuan. Banyak bersedekah, membaca Quran, tadarus, i'tikaf dan sebagainya. Ini di antara perkara-perkara kita kata sunat yang dianjurkan dalam khususnya pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Baik, perkara yang dimakruhkan sebaliknya.
sebaliknya. Maksudnya kalau disunatkan untuk diawalkan buka puasa, dia lewatkan buka puasa. Dia solat maghrib dulu. Dia kata, "Dak, aku nak aulakan maghrib dulu." Makruh, tuan-tuan. Lepas tu orang kena mengaji, kena belajar hal ini. Dia sembahyang maghrib dulu, baru dia makan. Tak boleh. Dia kena buka puasa dulu. Ya, sebegitu juga azan. Azan pun buka puasa dulu lah. Kan? Kemudian azan. Baik, qada puasa Ramadan, fidyah. Baik, musafir dan orang sakit. Sesiapa yang meninggalkan puasa Ramadan, okey, dia wajib mengqadakkan dalam keadaan bulan Ramadan itu berikutnya. Sekiranya dia tidak mengqadakkan disebabkan bermudah-mudah, ambil ringan, maka ia diwajibkan qada dan fidyah. Fidyah ni satu cupak lebih kurang dalam 600 gram. Dia kena bagi makan kepada orang fakir miskin. Banyak fidyah. Kalau dia tak sempat nak qada, disebabkan lalai, dia duk tunda, tak tengok masuk Ramadan dah. Jadi dia kena satu hari iaitu satu cupak 600 gram. Jadi dia bertambah lah. Kalau duk tunda lagi, tambah lagi, ganda lagi. Macam tu. Ini khusus kepada orang musafir dan juga orang sakit. Baik, kemudian. Okey. Orang yang terlalu tua dan pesakit yang tiada harapan untuk sembuh. Jadi macam mana puasa mereka ni? Jadi apabila orang yang terlalu tua terpaksa berbuka, dia wajib bersedekah. Satu cupak makan. Jadi orang yang terlalu tua ni, kita boleh ambil daripada harta dia, waris dia ni kena ambil lah harta dia, tanya adakah duit dia lebih ke sebagainya. Kan? Bagi sedekah satu cupak makanan asasi bagi setiap hari yang ditinggalkan. Dan ini tanggungjawab para wali lah. Okey. Sebenarnya dia sendiri, tapi kalau dia tak mampu, wali dia lah. Anak dia ke, isteri dia ke yang ada kemampuan untuk laksanakan hal tersebut. Ini berdasarkan hadis daripada Imam Bukhari. Baik. Perempuan yang hamil dan menyusukan anak. Apabila wanita hamil dan orang menyusukan anak berbuka, maka tindakan itu sama ada kerana bimbang dirinya ataupun dia. Maknanya dia menyusukan anak kan. Menyusukan anak kadang-kadang dia letih. Anak dia ni dia perlukan susu. Jadi susu ni perlukan kita kata makanan daripada ibu. Jadi dia boleh berbuka puasa dalam hal ini. Sekiranya dia berbuka kerana bimbang wujudnya mudarat pada dirinya, apabila dia berpuasa maka dia wajib qada sahaja. Wajib qada sahaja. Bagi perempuan yang hamil dan menyusu, qada, dia tak perlu nak bayar fidyah. Okey. 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 Baik, kemudian ia berbeza yang tadi yang dah keluar tapi dalam mazhab Syafi'i muka surat 54 ni dia ada bahas iaitu apabila wanita yang mengandung. Ustaz, kalau berlaku kerasukan tetapi tidak 100%. Sekejap Pesakit sedar tapi tidak mengawal pergerakan. Adakah puasanya terbatal? Okey, perbahasan merujuk kepada dia kalau dia pengsan, dia tak sedar, dia merujuk kepada qiyas tersebut. Dia merujuk kepada qiyas tersebut. Dia tak sedar, dia macam mana? Kan? Dia cakap merapu, dia tak boleh nak mengawal fikiran dia. Jadi dia tidak, kita kata dia dah hilang kawalan, maka dia tak perlu, kita kata dia perlu qada balik puasa tu. Pesakit sedar tapi tidak mengawal pergerakan. Pesakit sedar. Kalau dia sedar tapi tidak mengawal pergerakan, adakah puasa? Okey, kalau dia tak sedar, dia kena batalkan puasa, dia kena qada balik puasa tu, waktu dia. Kalau dia sedar dia kena puasa lah. Ya, tapi dia tidak mengawal pergerakan. Tak apalah, dia bukan maksudnya dia sampai makan kan, sampai menyebabkan dia terbatalnya puasa. Jadi dia sedar pada waktu itu, dia tahu dia berpuasa, cuma dia dirasuk oleh syaitan, dia dirasuk oleh jin dan sebagainya, dia masih lagi berpuasa lah. Jadi dikiaskan dengan kita kata akal ni, waras tu. Kalau dia tak ada waras dah, cakap pun merapu dah, itu memang dia kena iftar lah, berbuka lah. Okay. Baik, kemudian kafarah berbuka pada bulan Ramadan. Pertama, penyebab kafarah ni, penyebab kafarah ialah merosakkan puasa pada siang pada bulan Ramadan. Okey, seperti jima, dengan syarat pelakunya mengetahui dirinya berpuasa, mengetahui perkara itu haram dan tidak ada rukhsah disebabkan musafir.
Okey, sesiapa yang melakukan perbuatan ini dalam keadaan dia lupa bahawa dia berpuasa ataupun jahil pengharamannya atau melakukannya pada puasa yang bukan puasa Ramadan ataupun sengaja berbuka tanpa melakukan jima ataupun bermusafir dengan perjalanan yang haruskan dia berbuka kemudian dia berjima, maka tidak wajib kifarah ke atasnya. Dia hanya wajib mengqadanya sahaja. Baik, siapa yang wajib kafarah ni? Apakah yang dimaksudkan kafarah? Okey, apakah yang dimaksudkan dengan kafarah? Okey, pertama, membebaskan seorang hamba yang beriman. Lelaki kalau ada hamba lah. Okey, kalau tak ada, sekiranya dia tidak mendapati benda tersebut, dia mestilah melakukan berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut dia kena qada balik. Kalau dia tak mampu, dia kena bayar. Okey, 60 fakir miskin, bagi setiap orang miskin itu 1 cupak makanan asasi. Jadi kalau begitulah dia punya kafarah dia, turutan dia. Okey, siapa yang wajib mengeluarkan kafarah ni? Fuqaha mengatakan bahawa suami lah dalam konteks jimak ni, dalam konteks berjimak ni. Jadi lelaki. Ada sebahagian kata dua-dua sekali. Dalam mazhab Syafi'i, mazhab jumhur mengatakan bahawa lelaki dan wanita. Dua-dua sekali. Tapi mazhab Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan bahawa hanya lelaki saja. Lelaki saja yang perlu melaksanakan kafarah itu. Okey. Tapi dalam buku ni, dalam konteks mazhab Syafi'i, lelaki ya. Tapi kalau orang perempuan tu rasa macam tak sedar, dua-dua buat. Dua-dua buat sekali. Baik, puasa sunat at-tatawwu'. Man shoma Ramadan fi sabilillah ba'dallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifa. Sesiapa yang berpuasa pada satu hari pada jalan Allah, maka Allah akan menjauhkan wajah daripada neraka sejauh 70 musim. Maknanya puasa sunat ni dia tak sama dengan puasa wajib lah. Puasa sunat ni dia ada puasa hari Arafah, puasa hari Ashura dan Tasu'a. Ada dalilnya, tuan-tuan boleh tengok sendirilah. Puasa hari Isnin Khamis, puasa tiap hari setiap bulan, iaitu Yaumul Bait pada 13, 14, 15. Pada kiraan bulan Qamariyah tahun Hijrah. Dan juga puasa 6 hari pada bulan Syawal. Jadi ini di antara puasa-puasa yang ada puasa-puasa sunat dalam Islam. Ni ya tuan-tuan. Baik. Okey, puasa ni makruh kan? Pertama, puasa yang dimakruhkan ialah puasa pada hari Jumaat saja. Dia rajin, dia puasa hari Jumaat saja. Sabtu tak puasa, Ahad tak puasa. Makruh hukum dia. Makruh. Jadi kita tak suruh buat puasa benda dimakruhkan kerana ada dalil. Dia puasa hari Sabtu ya, Jumaat dia tak puasa, Ahad tak puasa. Dia puasa hari Sabtu, tak boleh. Makruh. Kerana ada dalil. Ada hadis riwayat Imam Tirmizi. Kalau dia puasa, ada sebagian kata puasa hari Ahad je. Tak boleh. Dia mesti dikepilkan. Puasa Sabtu dan puasa Ahad. Ataupun Jumaat dan Sabtu. Kerana tidak ada agama yang menggabungkan di antara kedua-dua hari tersebut. Jadi kita nak membezakan di antara ajaran-ajaran agama musyrik ini ataupun agama kafir ini. Jadi kita gabungkan. Jumaat nak puasa Jumaat, puasa hari Sabtu. Kalau nak puasa hari Ahad, Sabtu dengan Ahad kena puasa. Tak boleh puasa sehari-hari ni tu. Baik, puasa seumur hidup. Ni berlaku. Ada orang dia puasa seumur hidup. Tiap hari dia puasa. Sebagian ulama mengatakan makruh hukum dia. Makruh. Untuk sekian. Kata, dah aku ni geng-geng sufi. Geng sufi, kami puasa tiap hari. Nak ikut sufi, nak ikut siapa? Ikut Nabi ke nak ikut pendapat kamu? Ikut Nabi SAW. Ya, pada mazhab Syafi'i mengatakan bahawa kalau dia puasa tiap hari, tapi kita kata sampai mendatangkan mudarat pada diri dia, sampai dia tidak boleh melaksanakan kewajipan dia sebagai seorang Muslim dan sebagainya, maka makruh hukum dia dalam melaksanakan disebut sebagai saumud dahr, puasa tiap hari ini. Kerana berdasarkan satu hadis, iaitu puasa yang paling terbaik adalah nusa Nabi Daud alaihi salam. Hak tu yang paling terbaik. Jadi kalau Nabi puasa yang paling terbaik itu puasa Nabi Daud, puasa sehari, buka sehari, puasa sehari, buka sehari, maka itu yang paling terbaik. Siapa yang lebih tahu berkaitan dengan agama ini melainkan apa yang diceritakan kepada Nabi daripada Nabi SAW. Ya. Baik, kemudian puasa yang diharamkan, puasa Al-Adha dan puasa Al-Fitri, ya, puasa 3 hari Tasyrik, 11, 12, 13 Zulhijjah, puasa hari Syak, 30 Sya'ban. Jadi 30 Sya'ban ni tak boleh puasa. 30 Sya'ban sebab hari tu masih ragu-ragu dia antara nak tentukan bila nak masuk Ramadan. Okey. Melainkan kata ulama, dia memang duk puasa, selalu dia duk puasa dah. Jatuh hari Isnin kan dia puasa dah. Dia puasa itu boleh. Tapi kalau hari tu dia nak rajin nak puasa, tak boleh. Begitu juga puasa separuh Sya'ban.
nisfu Sya'ban. Boleh ataupun tidak? Sebagian fuqaha mengatakan bahawa kalau dia tak biasa puasa separuh Sya'ban tu, tak payah puasa. Okey. Kena? Ataupun kalau dia nak puasa tapi dia qada. Qada boleh lah. Kalau dia qada atas daripada nisfu Sya'ban tu boleh. Kalau dia nak qada puasa. Ataupun dia dah puasa pada awal Sya'ban, kemudian dia nak teruskan pada sampai habis Sya'ban. Boleh tak? Boleh. Tapi kalau separuh Sya'ban dia tak puasa, tapi separuh awal Sya'ban dia tak puasa, tiba-tiba atas daripada nisfu Sya'ban dia rajin pula nak puasa. Itu tak boleh. Kerana ada hadis dari riwayat Bukhari Muslim. Baik, kemudian tajuk i'tikaf. I'tikaf ialah satu bab khas. I'tikaf ni ialah iaitu kita tinggal ataupun kita kata berada dalam masjid dengan niat yang khusus. Jadi kita banyakkan diri kita, keluarga kita dalam masjid yang i'tikaf. Kerana i'tikaf ni Nabi sebut. Ada Nabi SAW qala kana ya'takifu al-'ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah thumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Nabi suruh kita i'tikaf, kemudian isteri-isteri baginda beriktikaf setelah kewafatan Nabi SAW. Jadi ini hikmah supaya kita mengambil pengajaran daripada syarat sah iktikaf ni pertama niat dan berada dalam masjid dalam keadaan bersuci daripada junub, haid, nifas dan sebagainya. Bersih pakaian dan sebagainya. Wallahu alam. Dan ada iktikaf ni kita boleh tengok sendirilah perkara-perkara dimakruhkan iktikaf apa dia berbekam dan sebagainya perkara yang merosakkan iktikaf, keluar daripada masjid dengan sengaja tanpa hajat, murtad, mabuk, gila dan sebagainya. Ini semua kira perkara-perkara yang boleh kita merosakkan ibadat iktikaf. Wallahu alam. Dekat itu dulu perkongsian fiqh siyam ala madhhab Imam Syafi'i. Mudah-mudahan kita mengambil manfaat yang banyak daripada pembahasan kitab ni. Wallahu alam. Saya buka soalan kalau ada lah. Okey, kalau tak ada apa, terima kasih semua. Barakallahu fiik. Jumpa lagi pada kita kata pertemuan ataupun siri-siri akan datang. Mudah-mudahan perbincangan kita berkaitan dengan fiqh siyam ala madhhab Syafi'i ini memberi manfaat yang banyak kepada kita insya-Allah. Dan saya doakan mudah-mudahan Ramadan kita kali ini adalah Ramadan yang terbaik dalam hidup kita, Ramadan yang berkualiti dan kita membuat hidup dari sudut ilmu insya-Allah. Terima kasih semua. Jumpa lagi pada sesi akan datang. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz.